Jadi dalam ini, siapa lagi didahulukan, Tuan Di-Pertua? Rakyat biasa ataupun lapisan kaya dan korporat? Tetapi slogan saja yang cantik. Rakyat didahulukan. Tuan Yang Di-Pertua, pengalaman negara-negara lain yang memeluk pendekatan liberalisasi dengan jelas menunjukkan bahawa polisi-polisi neoliberal akan satu membawa kemerosotan dalam pendapatan dan taraf hidup untuk 60% rakyat. Nombor dua, akan merosotkan Gini koefisien negara itu, iaitu pengagihan kekayaan dalam negara pun akan dijadikan lebih teruk dengan polisi liberalisasi. Yang ketiga, akan menjejaskan kestabilan bekalan dan harga barangan keperluan asas, termasuk makanan. Dan oleh ini, 20% yang termiskin dalam masyarakat itu akan mengalami kesan yang teruk sekali. Tan Sri Yang Pertua, benarkan saya baca satu keratan akhbar yang juga di NST. Ini keluar pada Oktober 19. Dia katakan, India story is back as foreign money pours in, dengan izin. The India story is back as the country's stock market soars and foreign investment pours in, lured by the robust economy and corporate numbers. Foreign investors have been racing to put their money into the Asia's third largest economy. Dia kata, the Sensex index is already up nearly 80% so far this year, ranking it among the top 10 performers globally, as foreign investors have pumped in 13.6 US billion into stocks. Corporate profits are expected to log an average of 23% growth this fiscal year. Ini dalam NST. Dalam paper yang sama, hari yang sama, ada satu artikel oleh Encik Mahendra Ved, dengan izin. It is the stick for India as it gets tough on Naxalites. A fierce battle is raging between the Manmohan Singh government and the votaries of Mao Zedong. Another part. The Naxals' rise has been phenomenal in the past 5 years. Attempts to build roads and set up industries have fueled resistance. Poor handling has stirred farm versus factory conflicts. Lagi satu. One government estimate suggests the extremists have pockets of influence in nearly 20 states. Extremist violence affects 223 of India's 625 districts. Tuan Yang Di-Pertua, adakah dua perkara ini berasingan? Tanpa apa-apa sangkut paut. On one side, kita dapat untung korporat yang lumayan dan kemasukan FDI ke India yang begitu besar. Pada bahagian lain, kita dapati pemberontakan petani miskin dan the tribals yang dipimpin oleh gorila Naxalite. Pada tanggapan saya, dua perkara ini ada sangkut paut. Peminggiran lapisan-lapisan miskin oleh pendekatan neoliberal yang sering diambil oleh kerajaan India adalah sebab utama kumpulan seperti Naxalite dapat sokongan sehingga Perdana Menteri India sendiri tafsirkan tekanan Naxalite sebagai cabaran terbesar untuk India pada masa ini. Kita sekarang tak ada pemberontakan senjata di Malaysia dan saya harap tidak berlaku. Tetapi kita boleh nampak gejala-gejala peminggiran di Malaysia juga dalam kaedah bentuk fenomena mat rempit, dalam fenomena geng-geng pemuda India. Hakikatnya, Tuan Di-Pertua, kesaksaman sosial adalah penjamin keamanan sesebuah masyarakat. Jika corak pembangunan 2 minit lagi, Yang Berhormat, akan habis, menekan dan menyusahkan lapisan-lapisan bawah, maka perasaan marah dan benci akan timbul di kalangan rakyat, terutama antara pemuda kita. Dan slogan-slogan manis saja seperti rakyat didahulukan tidak dapat membendung perasaan marah ini. Caranya mengatasi masalah jenayah di masyarakat kita bukan hanya dengan mengadakan lebih ramai anggota polis ataupun dengan mengadakan lebih banyak penjara untuk menahan orang. Caranya mengatasi jenayah ialah untuk melaksanakan satu dasar pembangunan yang mesra rakyat, di mana gaji pekerja biasa adalah di tahap munasabah dan kemudahan asas
pendidikan, kesihatan, perumahan dapat diperolehi dengan pendapatan ini. Kita sini ada ramai orang pakar ekonomi di Kementerian Kewangan dan di EPU yang cerdik. Saya tidak faham bagaimana mereka yang cerdik ini, yang sudah belajar ini, terus menyokong satu pendekatan yang akan menyusahkan rakyat kita. Pada pakar-pakar kita di EPU dan Kementerian Kewangan, saya ingin mengesyorkan, tolonglah rujuk apakah kesan polisi neoliberal terhadap Gini coefficient di negara-negara Asia dan Amerika Selatan. Apakah kesan polisi neoliberal atas pembekalan makanan? Rujuk pada kes di Haiti, ataupun Colombia, Latin America, ataupun Mesir. Satu artikel yang mengandungi kritikan yang baik terhadap polisi neoliberal ada satu artikel bertajuk The Bolivarian Alternative dalam majalah Monthly Review September 2009. Majalah ini boleh dicari di Library Parlimen dan saya harap pakar ekonomi dalam EPU dan Kementerian Kewangan akan ambil sedikit masa untuk baca analisa Encik Martin Hart dalam ini. Tuan Yang di-Pertua, saya setuju 100% dengan PM bahawa rakyat harus didahulukan. Tetapi ini tidak akan berlaku dalam satu rancangan pembangunan yang utamakan keuntungan kaum korporat. Inilah sebabnya saya kecewa dengan belanjawan tahun ini. Hanya cogan kata saja yang cantik. Tetapi dasar-dasar pembangunan akan menekan dan menyusahkan rakyat kita. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat kita akan dijadikan lebih merunsing dengan belanjawan ini. Maaf, saya tidak dapat sokong. Terima kasih.